Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Radiyah binti Muhammad Nurdin, nombor matrik 054683. Jadi insyaAllah kumpulan kami telah memilih tajuk konsep Tazkiyatun Nafs dalam konteks ilmu tasawuf untuk tugasan tasawuf Islami. Jadi insyaAllah dalam pembentangan kami hari ini, kami akan menyentuh 5 topik utama, iaitu yang pertama, konsep Tazkiyatun Nafs, yang kedua, proses Tazkiyatun Nafs, yang ketiga, metod Tazkiyatun Nafs, yang keempat, impak dan keberkesanan Tazkiyatun Nafs terhadap diri dan juga agama, dan topik yang terakhir adalah perkaitan Tazkiyatun Nafs dalam ilmu tasawuf. Baiklah, seperti yang kita ketahui, Tazkiyatun Nafs ni adalah sesuatu yang sangat penting lah dalam ilmu tasawuf. Kerana apa? Kerana jiwa ni adalah penentu kepada baik atau buruknya seorang. Kerana apa? Kerana sekiranya jiwa kita ini dipenuhi dengan perkara-perkara ataupun sifat-sifat mahmudah, maka insya-Allah tindakan kita dan amalan-amalan kita akan menjadi tindakan yang baik, tindakan yang meneladani Rasulullah SAW, dan begitu jugalah sebaiknya. Jadi jiwa kita ini perlulah dibersihkan ataupun disucikan dengan amalan-amalan ibadah. Jadi insyaAllah kita terus kepada konsep Tazkiyatun Nafs. Baiklah, seperti yang kita tahu, Tazkiyatun Nafs ni terdiri daripada dua lafaz Arab, iaitu At-Tazkiyah dan juga An-Nafs. Baiklah, kita sentuh dulu berkaitan At-Tazkiyah. At-Tazkiyah ni berasal daripada perkataan Tazakka yang bermaksud suci, pensucian ataupun pembersihan dari sudut bahasa. Kemudian didefinisikan juga tazkiyah ni sebagai disiplin, pembentukan, baik pulih, pembersihan dan juga pensucian. Dan tazkiyah ini juga membawa maksud suci, subur dan juga bertambahnya berkat sebagaimana maksud zakat yang kita ketahui. Seterusnya kita beralih kepada maksud An-Nafs itu. Baiklah, An-Nafs ini diberikan dua makna utama, iaitu yang pertama adalah jiwa ni bererti roh, dan yang kedua, An-Nafs ini dimaksudkan sebagai sesuatu dan hakikatnya. Seterusnya, An-Nafs ini telah disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Maka daripada lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, An-Nafs ini didefinisikan kepada 5 kelompok utama, iaitu yang pertama, nafs itu roh. Yang kedua, nafs itu adalah diri manusia itu yang terdiri daripada roh dan juga jasad. Yang ketiga, jiwa ni memberi erti kebolehan pemikiran manusia. Yang keempat, an-nafs bermaksud hati, yakni al-qalbu. Dan yang kelima, jiwa ni dimaksudkan sebagai potensi kebaikan dan juga keburukan. Jadi daripada takrifan-takrifan at-tazkiyah dan juga an-nafs tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa Tazkiyatun Nafs ini adalah pembersihan jiwa daripada penyakit dan juga kerosakan sehinggalah sampai ke tahap kesucian, yakni maqamat, dan akhirnya sampai kepada peringkat pembentukan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji. Dan ia juga dapat ditarifkan sebagai sucinya jiwa kita ni daripada kesyirikan, yakni dengan mengimani dan mentauhidkan Allah dan berperilaku, yakni berakhlak dengan asma Allah, dan dalam masa yang sama juga kita beribadah kepada Allah dengan sempurna syarat-syaratnya berdasarkan kepada peneladanan kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Seterusnya adalah konsep Tazkiyatun Nafs ini terpecah pada dua, iaitu Takhalliyat an-Nafsi dengan Tahalliyat an-Nafsi. Dan dua-dua konsep ini adalah sangat berkait rapat dalam proses penyucian hati. Ianya meliputi pelbagai aspek yang boleh membersihkan jiwa ataupun diri seseorang individu itu, luaran ataupun dalaman. Yang pertama adalah konsep Takhalliyat an-Nafsi adalah mengosongkan diri daripada segala perbuatan buruk dan keji. Ianya bertujuan untuk seorang Muslim itu dapat mengenali, dapat membersihkan diri mereka. Konsep ini dia terpecah ataupun terbagi kepada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik pengenalan diri, di mana dalam teknik ini seorang individu mengenal diri mereka sendiri. Tidak ada kaitan dengan orang lain, sama ada guru, keluarga maupun rakan mereka. Tujuannya adalah untuk membuatkan individu ni
menumpukan sepenuhnya kepada diri mereka sendiri. Maksudnya dia tengok kekurangan kita, kelebihan kita, ataupun kita tengok amalan kita yang boleh, apa saja yang boleh membersihkan diri kita. Yang kedua, teknik pengawalan diri, iaitu nafsu lah. Teknik pengawalan diri ini sangat penting bagi seorang individu yang mengalami masalah-masalah yang berkaitan susah nak melawan nafsu. Yang teknik ni sangat penting lah bagi individu tersebut. Dan salah satu cara yang biasa dilakukan oleh kita adalah berpuasa, kerana dengan puasa seorang individu ini dapat mengawal dan menahan nafsu mereka. Yang ketiga adalah teknik pembersihan diri. Teknik ini adalah bertujuan untuk seorang individu itu mencegah daripada kekusutan jiwa yang akhirnya akan merebak kepada akal. Maka pentingnya pembersihan diri ini adalah pembersihan hati. Pembersihan hati itu sendiri, apa yang boleh dibuat adalah zikrullah, iaitu mengingati Allah. Contohnya kita sentiasa melazimi diri kita dengan menyebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dan semua nama-nama Allah itu. Okey, kesimpulan untuk konsep takhalli an-nafsi ini adalah sangat penting supaya mewujudkan rasa nyaman, tenang daripada seluruh aspek, sama ada jasmani ataupun rohani seorang individu. Terusnya, konsep yang kedua adalah tahalliyat, iaitu huruf H, tahalliyat an-nafs, merupakan satu proses pengisian psikologi dari penyijian jiwa dengan ibadah, amal soleh, zikir dan melakukan segala perintahnya. Konsep yang kedua ni juga bertujuan untuk melahirkan sifat-sifat terpuji dalam jiwa seseorang individu. Dalam konsep ini mempunyai beberapa teknik. Antaranya pertama adalah teknik penghayatan Asmaul Husna. Teknik yang pertama konsep yang pertama zikir sebut nama-nama Allah. Yang kedua ialah teknik penghayatan, iaitu seorang individu ni menghayati Asmaul Husna dalam setiap hari dalam hidup mereka supaya mendorong mereka ini sifat-sifat yang baik, dan ia juga dijadikan doa. Yang kedua, teknik meneladani kisah-kisah dan akhlak Rasulullah SAW. Sebaik-baik teladan dan ikutan adalah Rasulullah SAW. Apa yang boleh kita teladani adalah akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ni dengan akhlaknya yang siddiq, amanah, tabligh, fatanah, semua tu memberi pengajaran dan didikan yang baik dalam menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Dan dalam proses penyucian hati ni, ia menjadi semangat bagi seseorang itu untuk ikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, teknik menjaga hubungan sama manusia. Dalam kita jaga hubungan dengan Allah SWT ni, kita pun kena jaga hubungan kita dengan manusia. Dalam konsep tahalliyat an-nafsi ni, kita mengambil kira lah cara berkomunikasi dengan manusia, cara kita berurusan dengan manusia. Jadi konsep yang dibawa tasawuf ini mempunyai unsur-unsur spiritual dalam pembentukan jiwa seseorang, dan ianya sekaligus berperanan sebagai terapi kepada apa? Untuk mengelakkan gangguan psikologi dalam diri seseorang. Okey, seterusnya kita sambung lagi dengan metod tazkiyatun nafsi. Menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana tubuh badan kita yang memerlukan makanan yang berzat dan juga vitamin, hati kita juga memerlukan perkara yang sama. Dan makanan bagi hati ialah seperti salat, zikir, sedekah dan perkara-perkara yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk mengelakkan hati kita daripada dijangkiti penyakit hati seperti ujub, riak, takabur dan lain-lain. Jadi antara metod tazkiyatun nafsi yang kita boleh praktikkan dalam diri kita ialah yang pertama, riyadhah an-nafsi melalui 9 elemen maqamat. Elemen maqamat ni mempunyai kaedah yang sistematik. Ianya adalah salah satu proses ataupun langkah awal untuk perawatan yang akan menyihatkan hati kita. Jadi proses penyucian jiwa ini
mampu memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada setiap individu yang mempraktikkannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi maqamat tazkiyatun nafsi ni ada 9 maqam. Maqam yang pertama ialah taubat. Taubat ni contohnya kita berikrar dan mengaku semua dosa yang telah kita lakukan dan kita berusaha untuk memperbaiki kelakuan buruk yang telah dilakukan dan gantikannya dengan kebaikan. Maqam yang kedua ialah maqam sabar. Sabar ni ialah sabar daripada melakukan perbuatan keji, mungkar dan juga permusuhan. Contohnya kita sabar dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menahan anggota daripada mengikuti nafsu. Makam yang ketiga ialah makam syukur. Syukur dalam lisan ialah kita berzikir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala syukur dalam hati ialah kita menetapkan rasa syukur dalam hati dan yakin bahawa nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syukur melalui anggota badan pula ialah kita menjauhkan diri kita daripada melakukan maksiat dan larangannya serta menggantikannya dengan amal ibadah. Makam yang seterusnya ialah raja. Raja ni seperti kita tidak berlengah dalam melakukan ibadah, kita melakukan rutin solat tahajud dan juga berdoa dan sentiasa meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makam yang kelima ialah khauf. Khauf ni seperti kita tidak mudah lalai dengan keseronokan dunia dan selalu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Makam yang keenam ialah zuhud. Zuhud ni kita tidak berlebihan dalam berpakaian, membina tempat tinggal dan pamerkan kemewahan. Dan kita suka kepada kefakiran dan juga orang fakir. Makam yang ketujuh ialah tawakal. Tawakal ni seperti kita tawakal dalam mencari rezeki. Yakni kita meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemberi rezeki dan bergantung kepadanya disertai dengan usaha. Makam yang ke-8 ialah mahabbah. Mahabbah ni kita meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memuliakannya, mengagungkannya serta malu kepadanya. Dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Makam yang terakhir ialah redha. Redha ni kita tidak mempersoalkan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seperti kita tidak mengatakan kesempitan hidup dan kefakiran adalah bala dan tidak mudah terpengaruh hati kita serta redha menerima sesuatu dengan tenang. Okey, metod yang kedua ialah solat khusyuk dan juga tamakninah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam slide tu, kita dapat tahu bahawa solat ni adalah merupakan salah satu cara untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan solat ini kita dapat menjaga hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar kerana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, metod yang terakhir ialah terapi melalui Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam slide ni juga, kita yakin bahawa Al-Quran itu diturunkan sebagai penawar dan juga sebagai penyembuh kepada penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kita serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Diteruskan dengan perbincangan mengenai infak dan keberkesanan tazkiyah an-nafsi terhadap diri dan agama. Yang pertama, infak tazkiyatun nafsi ini adalah membersihkan hati manusia daripada segala sikap mazmumah. Apa itu sikap mazmumah? Sikap mazmumah adalah sikap buruk, sikap terkeji seperti sikap hasad dengki, sikap riak, takabur dan ujub. Okay, penyakit-penyakit hati ini sememangnya wujud dalam diri manusia, tapi dengan mengamalkan ilmu ataupun pembelajaran daripada tazkiyatun nafsi ini, manusia tersebut dapat mengubah dirinya ke arah kebaikan. Seperti mana yang dikatakan oleh Sa'id Al-Hawa yang berkata, walikulli asrin amraduhu wa araduhu. Dalam satu masa tu ada penyakit dan halangan-halangannya. Walil unsuru kullaha amraduha wa araduha. Dan pada setiap zaman ataupun kebanyakan zaman tu memang akan ada penyakit-penyakit dan juga halangan-halangannya. Wal alami rabbani huwa min istata'u an yu'aliju amra al-mu'asirah wa amradul unsur. Dan para ulama ataupun mereka yang rabbani ini adalah mereka yang mampu, yang berkeupayaan untuk merawat penyakit-penyakit semasa ini dan juga penyakit-penyakit halangan sepanjang zaman ini. Wa tilka alamatu najahahu fit tazkiyah. Itulah tanda bahawa dirinya telah berjaya di dalam tazkiyah, di dalam peringatan terhadap dirinya sendiri.
Dengan kita mengamalkan konsep tazkiyatun nafs ini, tidak lain tak bukan kita sendiri dapat membentuk peribadi Muslim kita menjadi seorang yang lebih beriman kepada Allah dan lebih taqarrub, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tazkiyatun nafs ini juga dapat membantu kita untuk membebaskan diri manusia itu daripada sikap munafik. Sifat yang munafik. Apa itu sifat munafik? Seperti yang kita sedia maklum, antara ciri-ciri orang munafik adalah orang yang memungkiri janji, orang yang selalu berkata bohong. Itu antara ciri-ciri secara ringkasnya. Baiklah, contohnya sebelum ni seseorang itu dia lazim ataupun kebiasaan baginya untuk berbohong, ataupun bila dia bersembang, bila bercakap dengan kawan-kawannya, seringkali berkata hal yang tidak benar. Tapi setelah dirinya mendalami ilmu tazkiyatun nafsi, yang dirinya telah mengajar dan melatih diri untuk sentiasa beristighfar, sentiasa berzikir dan sentiasa ingat Allah itu maha tahu, maha mengetahui dan maha mendengar apa yang dia nak perkatakan, baik di secara zahir ataupun di dalam hati. Jadi bila kita belajar tazkiyatun nafsi ni, diri kita akan jadi lebih berhati-hati untuk berkata-kata, sehingga sampai satu tahap kita sendiri yang akan berasa takut untuk bercakap yang banyak. Sebab kita takut bila kita banyak cakap, kita ni lebih banyak melakukan pembohongan. Okey, kesan yang ketiga ataupun impak yang ketiga tazkiyatun nafsi ini adalah kita dapat meleraikan tuduhan terorisme terhadap agama Islam. Dunia sekarang telah didoktrinkan bahawa Islam itu adalah satu agama yang bersifat teroris. Jadi wajar bagi kita untuk umat Islam untuk kita menyangkal tuduhan tersebut. Macam mana kita nak sangkal tuduhan tu? Antaranya adalah dengan mengamalkan konsep tazkiyatun nafsi. Macam mana tazkiyatun nafsi ini membantu? Okey, gambarannya begini. Apabila satu kelompok masyarakat Islam ni mengamalkan konsep saling ingat memperingati, saling nasihat menasihati, maka akan bentuk satu kelompok Islam yang saling berkasih sayang sesama satu sama lain. Bila kita saling berkasih sayang, ini dah bertentangan dengan konsep teroris tu. Kerana teroris tu sebenarnya adalah yang membawa kepada keganasan, yang membawa kepada perpecahan. Jadi bila kita saling berkasih sayang, dia adalah antonim, berlawanan dengan sifat keganasan tersebut. Tazkiyatun nafsi ini juga memberi panduan kepada umat Islam untuk saling berkasih sayang. Bila mana kita saling berkasih sayang, ini adalah menjadi satu bukti yang kukuh bahawa Islam itu bukan teroris. Sebaliknya, Islam amat suka akan perdamaian ataupun kesatuan. Seperti mana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahanu lis-salmi wajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Yang bermaksud, dan jika mereka itu pihak musuh itu cenderung ke arah perdamaian, pihak musuh itu berkehendak untuk melakukan perdamaian dengan orang Islam, maka engkau itu orang Islam ni hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah. Innallaha was-sami'ul alim. Allah lah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Keberkesanan tazkiyatun nafsi ini juga dapat membentuk akhlak muslim yang unggul. Macam mana yang dimaksudkan akhlak muslim yang unggul? Okay, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam diri kita tanpa memerlukan sebarang pertimbangan. Sifat inilah yang akan mendorong kita untuk bertindak, memberi reaksi, sama ada memberi respon yang positif, memberi respon yang baik ataupun memberi respon tidak balas yang tidak baik. Al-Ghazali juga menyebut faktor utama yang akan mempengaruhi akhlak seseorang itu ada 3. Nafsu, hati dan juga akal. Nafsu, hati dan akal ni mestilah seiring. Kerana kalau nafsu sahaja bertindak, ia akan memudaratkan manusia. Kalau kita hanya bertindak mengikut akal semata-mata, juga akan mendatangkan mudarat. Dan tak lain tak bukan, kalau kita bertindak mengikut hati semata-mata, juga akan mendatangkan kemudaratan. Mestilah akal itu akal yang tadbur, yang diiringi dengan hati yang lubun, hati yang dipenuhi rasa kasih dan juga nafsu yang mardiyah, nafsu yang mulia. Dengan ketiga-tiga keseiringan inilah akan membentuk peribadi masyarakat yang unggul sebenarnya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang perkaitan tazkiyah an-nafs dengan ilmu tasawuf. Seperti yang telah diketahui, tazkiyah an-nafs ni adalah proses penyucian pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang tercela. Manakala dalam konteks ilmu tasawuf, ianya adalah bersih daripada sifat keji dalam diri dan kezaliman lahiriah. Ia juga proses penyucian jiwa manusia daripada perkara-perkara keji atau daripada penyakit hati. Seperti contoh ujub, takabur, hasad, dengki dan lain-lain lagi. Oleh itu, tazkiyah an-nafs dan tasawuf ini kedua-duanya mempunyai perkaitan yang membawa maksud yang sama, iaitu membawa kepada proses penyucian jiwa seseorang. Seterusnya, apa yang disebut tentang tasawuf, ihsan atau tazkiyatun nafs ni kesemuanya membawa maksud yang sama, iaitu ilmu dan amal yang berkait dengan penyucian diri bagi mencapai makam
yang tertinggi dari sudut ruhiyah serta mencapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, matlamat ilmu tasawuf dan tazkiyah an-nafs. Saya akan pergi kepada matlamat ilmu tasawuf dahulu, di mana matlamat ilmu tasawuf ni adalah untuk mencapai kesempurnaan rohani, iaitu jiwanya bersih daripada sifat-sifat keji yang telah saya sebutkan tadi dengan berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Manakala menurut tokoh sufi, matlamat ilmu tasawuf ni adalah untuk menyucikan jiwa dan hati, mencapai redha Allah, mendapat cinta Allah, sentiasa dalam ikatan dengan Allah dan mencapai tahapannya dalam Allah. Seterusnya, matlamat tazkiyah an-nafs adalah untuk membersihkan serta menyucikan hati manusia daripada segala sifat keji yang telah bersarang dalam jiwa mereka. Dan seterusnya, matlamat tazkiyah adalah untuk mentadbiyah manusia supaya tidak cenderung sehingga membawa keperasaan mereka melampaui batas sehingga membawa kepada keingkaran dan kemurkaan kepada Allah SWT. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan ilmu tasawuf dan juga tazkiyah an-nafs. Yang pertama, kepentingan ilmu tasawuf. Ianya merupakan pendidikan yang mementingkan penyucian jiwa dari segala penyakit yang telah menghalang manusia daripada Allah SWT. Yang kedua, memperbetulkan serta memperbaiki kesesatan jiwa dan akhlak manusia. Yang ketiga, merupakan salah satu daripada 3 tiang agama, iaitu di mana Islam adalah fiqh, iman adalah tauhid dan ihsan adalah tasawuf. Maka tanpa tasawuf, agama seseorang itu di sisi Allah tidak sempurna. Ilmu ini berkait dengan keadaan hati dan hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Dalam firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan rugilah orang yang mengotorinya. Baiklah, seterusnya kepentingan tazkiyah an-nafs, ianya merupakan salah satu tugas Rasulullah SAW yang dia utuskan kepada umatnya di dalam firman yang bermaksud dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dalam kalangan bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi tazkiyah an-nafs ni adalah salah satu tugas Rasulullah. Seterusnya, ianya merupakan sebab keberuntungan, iaitu al-falah, ataupun merupakan sebab kepada kejayaan seseorang manusia itu. Dan yang terakhir, kesimpulan ataupun penutup bagi perbincangan ini, tazkiyah an-nafs ni memberi manfaat pada seseorang Muslim yang sangat berkehendak dan berhajat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Dan untuk mencapai ma'rifatullah ni, perlulah dipenuhi dengan bermuhasabah diri untuk mengetahui apakah sesuatu yang perlu ditinggalkannya dan apa yang perlu ia sempurnakan segala yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Oleh itu, hendaklah seseorang yang ingin menyucikan jiwanya hendaklah mencari seseorang murabbi atau guru untuk mempelajari bagaimana cara-cara untuk menyucikan jiwa dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang betul. Seterusnya, oleh itu tazkiyah an-nafs ni adalah amat penting dalam kehidupan manusia yang mahu mencari kesejahteraan hidup dan juga kesejahteraan di akhirat kelak. Tazkiyah an-nafs membentuk jiwa manusia yang sebenar dengan melakukan segala yang disyariatkan oleh Islam secara berterusan dan meninggalkan larangan yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.